bersama-sama keluar ke medan tahrir bagi membuat suatu bantahan kepada rakyat. Sebagaimana dinyatakan oleh ahli panel yang kedua, berlaku kebangkitan hari ini di seluruh dunia apabila rakyat dipergunakan, apabila rakyat dipergunakan, apabila rakyat dijadikan sebagai mainan politik mereka sahaja. Kita bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kekayaan yang dimiliki oleh Hosni Mubarak ketika mana rakyat membuli dia, ketika mana suara rakyat menggulingkan Presiden Mesir Hosni Mubarak, kekayaan dia sudah pun mencecah 70 bilion US dollar. Bayangkan tuan-tuan, inilah dia contoh pemimpin akhir zaman, menjadikan amanah kepimpinan itu sebagai peluang untuk mengaut keuntungan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi tidak pernah menyuruh rakyat bangkit bersenjata, bangkit menggunakan kekerasan, kezaliman, kekejaman, tidak. Tetapi disarankan supaya keluar dengan penuh berdisiplin, keluar dengan penuh beradab, sebagai menyatakan bantahan. Bila kita berhimpun, bermakna kita nak tegur pemimpin. Kalau berhimpun sikit-sikit tak jadi, macam dengan orang dok piket di kilang. Kan? Orang dok piket, tuan-tuan, dia kalau buat piket sikit-sikit, kalau ada 3-4 orang pergi bagi bantahan, hantar memo kepada majikan berkenaan dengan isu tangga gaji ke, ataupun isu-isu kebajikan, welfare dan sebagainya, dia tak buat. Tetapi bila sebuah kesatuan kerja, sebuah kilang tadi ni, sebuah syarikat tadi, mereka berhimpun beramai-ramai, mereka buat piket beramai-ramai, maka pihak majikan akan celik, akan celik. Ini yang berlaku. Ini yang dikeluarkan fatwa supaya kita keluar beramai-ramai menyatakan bantahan kita terhadap kezaliman yang berlaku. Sebab itu kita lihat hari ini, kalau tuan-tuan tengok sendiri buku-buku karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, daripada buku-buku Al-Halal wal-Haram fil Islam, buku-buku yang menceritakan tentang kebangkitan Islam, fiqh daulah dan sebagainya, tidak pernah ada sifat-sifat dan ciri-ciri sebagaimana Khawarij yang antara lainnya mengkafirkan orang-orang yang berdosa besar. Tak pernah dia kafirkan Hosni Mubarak. Apakah kita nak katakan kepada mereka sebagai orang-orang yang seperti Khawarij? Yang Khawarij ini sifatnya mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar dan sebagainya. Begitulah dengan Syekh Ali Sabuni dan sebagainya, yang mengajak ramai, mengajak semua rakyat untuk bangkit, menyatakan bantahan mereka secara aman. Di Malaysia kita berhimpun baru-baru ini pada 12 hari bulan 1, kita berhimpun dengan aman, alhamdulillah. Kita nak memberikan tekanan kepada kerajaan hari ini supaya mereka berlaku adil dalam pilihan raya, berlaku adil kepada rakyat warga Felda, berlaku adil dalam isu kesihatan, berlaku adil dalam ekonomi dan sebagainya. Sebab itu rakyat bangkit, keluar daripada seluruh pelosok negeri yang datang dengan bas dan sebagainya, sanggup berhimpun semata-mata untuk memberikan satu isyarat kepada pihak pemerintah supaya mereka kembali untuk berlaku adil, supaya maknanya memberikan amaran dan tekanan kepada mereka supaya mereka kena beringat bahawa rakyat mampu untuk bangkit berbuat sesuatu demi menyelamatkan agama, bangsa dan juga negara. Jadi sebab itu hadirat sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia kebangkitan Islam yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahniah kepada saudara-saudara kita di Mesir dalam kebangkitan rakyat yang digagaskan oleh gerakan Islam Ikhwanul Muslimin, yang mereka berjuang lebih daripada 83 tahun. Masuk tahun ni 84 tahun mereka berjuang untuk mendapatkan hak mereka,
untuk nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cabaran kita dalam gerakan Islam. Cabaran kita yang menyebabkan orang Islam ramai keliru habis dengan kenyataan-kenyataan yang tampilnya mereka bersifat agama. Kalau sebelum ini kita lihat daripada sebelum ini kenyataan kawan kepada UFB ni, dia kata apa tuan-tuan, dia kata tiada jihad di Palestin. Di Palestin ni tiada jihad kan? Tiada jihad di Palestin. Orang di Palestin wajib keluar berhijrah kan? Keluar berhijrah, meninggalkan Palestin. Sebab tidak ada kekuatan di umat Islam di Palestin, tak kuat. Dia tergamak kata begitu tuan-tuan. Sedangkan Masjidil Aqsa, sedangkan bumi Palestin menjadi kiblat pertama bagi umat Islam. Sedangkan bumi Masjidil Aqsa pernah menjadi tempat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dinaikkan, diisrakan, diperjalankan untuk bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, pernah menjadi imam kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu. Bayangkan dalam keadaan hari ini umat Islam di Palestin mereka berjuang bermati-matian untuk mempertahankan Baitul Maqdis, mempertahankan tanah air yang suci ini. Itu pun masih lagi Israel Yahudi mengambil kesempatan membuka tanah haram, meluaskan empayar kawasan mereka di bumi Palestin itu sendiri. Kalau keluar semua tuan-tuan, pakai lagi yang bedu-bedu lah, ia boleh masuk dengan begitu mudah. Ini cabaran kepada kita semua, cabaran kepada kerja-kerja Islam, cabaran kepada gerakan Islam untuk berhadapan dengan golongan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebagai ulama-ulama di akhir zaman yang jahat, sebagaimana kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjualkan agama. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, berpura-pura zuhud daripada dunia untuk mendapatkan simpati orang ramai, dan percakapan mereka lebih manis daripada gula, padahal hati mereka adalah hati serigala, mempunyai tujuan-tujuan yang jahat. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, ataupun kamu terlampau berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang-orang alim, cendekiawan, orang-orang alim pun akan menjadi bingung dengan sebab fitnah itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi sebab itu ini cabaran, dan cabaran kepada umat Islam dan akhir zaman, dan insya-Allah kita yakin dengan janji kemenangan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita insya-Allah. Dan teruskan kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan kemenangan Islam ini, walaupun dia telah diberikan kepada rakyat Mesir dan kepada negara-negara yang lain termasuk negara kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada panel kita yang ketiga yang menjelas kepada kita, iaitu berkenaan kenyataan-kenyataan yang kita keliru. Bagaimana kenyataan ini, betul ataupun tak betul. Jadi jelas apa yang dikupas begitu bernas daripada ahli panel kita yang ketiga. Jadi sebelum kita masuk round yang kedua, pusingan yang kedua, maka dengan ini saya melancarkan iaitu derma jihad untuk majlis tindakan dan kolam getir dan juga pihak penganjur. Jadi saya minta pada semua petugas-petugas pergi bertemu dengan semua hadirin yang datang pada malam ini, dan hadirin pula datang dengan hati yang bersih untuk mendengar majlis ilmu, dan sebelum itu kita dapat melakukan iaitu infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita dengar satu demi satu. Penjelasan pertama daripada Prof, penjelasan yang kedua pada cikgu, dan penjelasan yang ketiga daripada Ustaz. Dan berbagai-bagai kita lihat sebagai mukadimah tajuk perbahasan pada malam ini.
Dan insya-Allah bagi pusingan yang kedua ini, seperti apa yang disebut oleh panel kita tadi, bahawa daripada kebangkitan rakyat itu, daripada kesadaran masyarakat dalam ilmu yang mana yang ada dalam masyarakat telah mengubah sedikit demi sedikit sekadar mana yang mereka mampu. Alhamdulillah, daripada perubahan satu tempat ke satu tempat, dan di Kedah kita alhamdulillah apabila berubahnya, yaitu kerajaan di Kedah ini, maka dipilih untuk mewangikan, mengharumkan nama Baling ini. Kalau dulu sebut Baling ni Allahu Akbar lacuk Baling dah. No? Pendalaman sungguh sebut Baling ni Allah, orang cakap bahasa pun tak kenal. Orang baca cakap bahasa pun tak apa nak faham lah bahasa Baling. Cukup tak bahasa Baling dulu. Tiba-tiba kerajaan Kedah memilih bumi Baling ini untuk diletakkan sebuah kampus besar, iaitu IPTS, yang mana yang nak letakkan di bumi Baling ini iaitu College Universiti Insaniah, yang mana sebelum ni Baling orang nampak pendalaman, dan pada hari ini orang tahu bahawasanya di Baling ada universiti. Begitu juga sebelum ni kita lihat di kawasan-kawasan pendalaman seperti mana di Sintuk, begitu juga seperti mana di Bangi, sehingga tumbuhnya di Sintuk iaitu UUM. Sekarang orang tahu bahawa di Sintuk ada sebuah universiti. Begitu juga di Bangi ada universiti dan bangkit, iaitu sebut pula nama Bandar Baru Bangi. Alhamdulillah, kita Kuala Ketil daripada sumbangan kerajaan negeri Kedah, kerajaan negeri menyumbangkan dan membangunkan sebuah universiti di Kuala Ketil ini, iaitu Queen. Daripada itu juga selaras dengan cita-cita harapan daripada Qaryah Kuala Ketil ini untuk menjadikan bandar Kuala Ketil ini Madinatul Ilmu, iaitu bandar ilmu. Dan alhamdulillah, apa yang kita impikan itu dengan adanya universiti ini, maka kita minta rektor Queen sendiri yang bersama-sama kita pada malam ini sebagai salah seorang ahli panel pada malam ini untuk menjelaskan, menunjuk jalan, apakah kesan, apakah manfaat, apakah harapan yang mana yang kita akan dapat, apakah yang bakal kita kutip dengan adanya wujudnya Queen, kampus Queen di Kuala Ketil ini. InsyaAllah dengan segala hormatnya dipersilakan Prof. Terima kasih Saudara Pengurusi Majlis. Sebagaimana saya nyatakan tadi bahawa dalam membangunkan ummah, sistem pendidikan merupakan satu agenda yang pertama. Kerana melalui pendidikan ini akan terbentuk satu sistem ekonomi yang adil. Ekonomi barat adalah ekonomi yang tidak adil, kerana berteraskan riba, berteraskan faedah bunga yang menindas masyarakat. Sistem politik yang adil, sistem kerajaan dan pemerintah yang adil, seterusnya wujud masyarakat Islam dan negara Islam yang adil hanya melalui pendidikan. Pendidikan yang berteraskan barat banyak merupakan satu pendidikan yang tidak balance dalam kehidupan kita. Jadi pendidikan yang balance dalam hidup kita ialah merangkumi pendidikan berteraskan moden dan pendidikan berteraskan Islam. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh saudara pengurusi tadi, kehadiran College Universiti Insaniah di Kuala Ketil merupakan satu kebanggaan bagi masyarakat ummah kita di Kuala Ketil dan di daerah Baling UMNO. Kerana kerajaan negeri telah memilih Kuala Ketil sebagai pusat pendidikan Islam, kerana Universiti Insaniah ini sebuah universiti Islam, bukan sahaja universiti sebagai sebuah universiti. College Universiti Insaniah telah dikenali dunia. Kalau tidak dikenali dunia, masakan kita mempunyai 1,200 orang pelajar yang datang dari 40 buah negara datang menuntut di Insaniah. Jadi apabila berpindahnya College Universiti Insaniah ke Kuala Ketil, insya-Allah dalam awal bulan Mac ini, maka tuan-tuan akan melihat lebih ramai masyarakat antarabangsa akan berada di sini.
Mereka ini akan pulang ke negara mereka, akan pulang ke 40-50 buah negara yang di dunia, dan akan menceritakan kisah insaniah dan bandar kola keti yang mereka tinggal selama 4 tahun di sini, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, mengapa mereka memilih insaniah? Insaniah adalah merupakan sebuah universiti yang berteraskan Islam, sebuah universiti yang mengintegrasikan Islam dan ilmu moden. Yang sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kehausan pada ibu bapa. Kalau hantar sekolah biasa, anak-anak kita ni alamat tak ada lah ketinggalan ilmu agama dia. Kalau hantar sekolah agama, kemungkinan anak-anak kita ni tak boleh nak jadi seorang ahli profesional, tak boleh nak jadi doktor, tak boleh nak jadi engineer, kerana mereka tak ada belajar sains di sekolah agama, tak ada belajar matematik yang tinggi di sekolah agama. Jadi dengan adanya sistem pendidikan yang mengintegrasikan ilmu Islam dan agama ini, maka anak-anak kita boleh membuat dua pilihan. Mereka boleh menjadi seorang doktor yang menteraskan agama. Kenapa? Kalau zaman dulu, kalau kita lihat ilmu Islam, kesemuanya mempunyai ilmu yang lebih mendalam dalam berbagai bidang. Jadi kalau sekarang ni kita, bagaimana kita melahirkan ilmuwan semua itu? Hanya mereka mempunyai ilmu yang balance antara kedua. Jadi Insaniah menawarkan beberapa program, 52 program yang berteraskan Islam, yang berteraskan konvensional dan sebagainya. Daripada ilmu syariah, usuluddin, bahasa Arab, Al-Quran dan sebagainya, mereka boleh belajar daripada peringkat diploma sehingga peringkat PhD. Dan mereka boleh juga belajar ilmu sehingga ilmu perubatan di Kolej Mesin Insaniah. Jadi jenis doktor yang kita lahirkan ini adalah doktor yang berteraskan Islam. Apabila mereka memberi perubatan pada masyarakat, pada pesakit itu, mereka mengingati bahawa segala yang mereka berikan itu adalah daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan lihat tadi seorang anak gadis daripada Insaniah telah memberi satu drama yang begitu menarik. Ini memaparkan bahawa dengan sistem pendidikan yang kita beri itu, bahawa kita boleh memaparkan drama, boleh memaparkan apa, tetapi berteraskan Islam. Itu yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa dengan kehadiran universiti yang pengurusi bertanya tadi, apakah manfaat yang dapat ditempias ke arah masyarakat di Kuala Ketil ini atau masyarakat di daerah Paling ini? Tentu sekali apabila ada sebuah universiti di sini, maka ekonomi masyarakat di sini akan membangun. Motivasi masyarakat di sini lebih tinggi kerana ingin melihat anak-anak mereka masuk ke universiti. Kalau dulu dia kata anak kita ni habis SPM cukup lah, dia kata. Jadi sekarang ni melihat universiti di depan mata mereka, mereka akan mengatakan bahawa anak mereka sebab habis sekolah pergi join ke universiti yang sebelah kampung kita tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, universiti, pusat komuniti yang kita wujudkan dalam Insaniah ini adalah merapatkan hubungan antara komuniti dan universiti. Kalau dulu universiti ini semua ada di bandar Kuala Lumpur ataupun di bandar-bandar besar, tapi sekarang ini universiti telah wujud di kampung-kampung. Dengan cara itu maka tuan-tuan dan puan-puan, para ilmu yang ada di universiti tadi dapat keluar ke kampung-kampung untuk beri ilmu mereka pada masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, para anak-anak kita yang menuntut ilmu di dalam universiti tadi juga boleh bergabung dengan anak-anak yang di luar. Mereka ini memberi motivasi pada anak-anak kita tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang belajar di universiti. Dan juga bagi itu juga tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kemungkinan akan dapat masuk ke dalam universiti. Untuk kita akan mengadakan banyak lagi program-program khidmat komuniti dalam universiti dan luar universiti. Dengan cara itu, maka hubungan antara komuniti dan universiti itu akan menjadi rapat. Maka inilah hasrat kita, hasrat universiti yang diwujudkan di dalam satu komuniti itu. Sekian, wabillahi taufiq.
Terima kasih Majid ucapkan kepada Prof berkenaan persoalan apakah yang mana yang masyarakat Kuala Ketil akan manfaatkan dengan wujudnya, iaitu Kolej Universiti Insaniah ini. Selain kita dapat menuntut ilmu di Kolej Universiti Insaniah ini, begitu juga dengan ekonomi. Juga rakyat Kuala Ketil, masyarakat Kuala Ketil juga mendapat ekonomi meningkatkan tahap ekonomi mereka dengan wujudnya Kolej Universiti ini. Ini kita lihat di antara apa yang disumbangkan oleh kerajaan negeri yang mana memilih bumi Kuala Ketil sebagai sebuah universiti. Dengan adanya universiti ini, sejarah universiti yang mana kalau tak salah ingat saya, universiti ini di antara universiti yang tertua di dunia, yaitu Universiti Al-Azhar, yang dibangkitkan, yang didirikan pada era pemerintahan Abbasiyah. Era pemerintahan Abbasiyah mewujudkan sebuah universiti dan memilih bumi Mesir sebagai tempat untuk mendirikan Universiti Al-Azhar. Selepas daripada itu, 100 tahun lepas daripada itu, barulah muncul universiti-universiti sebelah barat, sehinggalah sampai ke Kuala Lumpur seperti apa yang disebut oleh Prof tadi, dan sampai ke kampung kita ada universiti. Lepas ni Baling bukan terkenal sekadar banyak pondok, dan Baling ni juga terkenal dengan adanya universiti, maka Baling sesuai diletakkan sebagai tempat daerah ilmu. Nak cari apapun semuanya ada di Baling ini. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dengan adanya ramai ulama-ulama maka Nabi meletakkan bahawasanya ulama-ulama ini juga perlu kita kena berhati-hati. Karena ada ulama dunia dan ada ulama akhirah. Ulama dunia yang mana yang menjadikan kepentingan pribadi dia, menggunakan statusnya sebagai ulama untuk mengauk keuntungan, untuk mendapat pangkat, untuk mendapat nama. Adapun ulama akhirah adalah ulama yang memperjuangkan kebenaran, walaupun tergadai nyawa sekalipun. Di antaranya seperti mana Syahid Omar Mukhtar, di antaranya juga Syahid Syekh Ahmad Yasin, dan ramai lagi ulama-ulama yang gugur sebagai syahid dengan Allah Subhanahu wa taala tetap menyatakan kebenaran. Maka berkenaan ini sajukan, iaitu soalan bagi pusingan yang kedua ini kepada ahli panel kita yang kedua, yang mana kebetulan ahli panel kita yang kedua ini salah seorang daripada anggota MAPIM, dan beliau juga adalah Presiden TRAS, di antara orang yang selalu mengunjungi Gaza, orang yang selalu mengunjungi Mesir, mengunjungi Palestin. Dan di sana Palestin, setelah hasilnya kita lihat daripada daulah Islamiyah yang ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Kemudian Nabi memerintah daulah Islamiyah sehingga akhirnya berganti para sahabat, sehinggalah akhirnya jatuhnya daulah Islamiyah pada tahun 1924. Selepas daripada itu, pada tahun 1948, orang Yahudi cuba nak kuasai Palestin, sedikit demi sedikit, sehingga pada 15 bulan Mei tahun 1948 orang Yahudi dapat menguasai tanah Palestin sebanyak 22%. Tetapi orang Islam lekah. Seperti kita lihat apa lakonan tadi ini, orang Islam masih makan McDonald, orang Islam masih minum Coca-Cola, orang Islam masih makan KFC dan sebagainya, mengunyah seolah-olah mengunyah daging saudara mereka sendiri di Palestin, seolah-olah mereka minum darah saudara mereka di Palestin. Daripada hasil itu orang Islam tak peduli, ramai umat Islam tak pedulikan perkara ini, sehingga 15 bulan Mei tahun 2012 baru-baru ini orang Yahudi telah menguasai tanah Palestin sebanyak 78%. Yang tinggal kepada orang Islam hanya 22%. Tetapi malangnya ada di kalangan ulama-ulama muda ni yang mengaku diri mereka ulama, yang menyatakan seperti apa yang disebut oleh ahli panel kita yang ketiga tadi, bahawa di Palestin bukannya jihad, mereka bangkit hanya sia-sia, mati sia-sia. Apa komen ahli panel kita yang kedua? Silakan bahagia cikgu untuk memberi penjelasan perkara ini berkenaan apa yang berlaku sebenarnya, yang sehingga
ulama yang mengaku dirinya ulama menyatakan bahawa di Palestin bukannya jahat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Pandangan ini bukan takat aneh, tapi pandangan ini ialah pandangan yang sesat. Kerana sudah diperakui oleh suatu permuafakatan ulama yang kita tidak persoal akan ilmu mereka. Lebih daripada 300 ulama yang bersidang yang telah mengisytiharkan bahawa membela ataupun menyokong perjuangan membebaskan Palestin adalah jihad. Mana mungkin ada suatu pandangan yang pelik begini dapat diterima, bahawa ulama-ulama tersebut telah mengiktiraf bahawa rampasan tanah atau bumi Palestin itu berimplikasi bahawa umat Islam mesti dan wajib untuk membebaskannya, dan kalau ia mati dalam usaha membebaskannya maka dia tergolong di kalangan orang yang syahid. Saya kira rujukan manapun, mana-mana ulama di Azhar pun akan membuat rumusan yang sama. Saya tidak tahu dari mana dalil yang dia ungkap untuk mengatakan bahawa tiada jihad di Palestin. Dalam video yang disebut orang pada saya, kerana saya tak tengok bagaimana dia menguraikannya, dia mengatakan bahawa jihad akan hanya berlaku kalau musuh orang Islam itu tidak 2 kali ganda bilangannya daripada tentera Islam. Apakah kita buta sejarah bahawa peperangan Badar adalah tantangan antara 313 tentera muslimin dengan 1000 orang tentera Quraisy musyrik? Apakah itu tidak berlaku jihad kerana bilangan atau hitungan itu? Demikian juga peperangan Uhud, kalau berdasarkan bilangan itu. Saya tidak tahu tafsirnya diambil daripada mantiknya ataupun daripada rujukan apa-apa dari segi tafsir kalimah ke, wallahu a'lam. Tetapi ternyata ini adalah tafsiran sesat. Seorang muslim yang berjihad mempertahankan haknya hatta kepada nyawanya, kalau nyawanya itu diancam atas sesuatu yang tidak hak, maka dia tergolong juga dalam kategori syahid, walaupun syahidnya syahid kecil. Ini kan lagi memperjuangkan membebaskan satu wilayah. Ini kan lagi perjuangan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ini kan lagi memperjuangkan nyawa dan hak orang Islam. Apakah Izzuddin Al-Qassam mati sia-sia? Apakah Syekh Ahmad Yasin mati biasa? Apakah Dr. Aziz Ramtisi mati tidak ada makna apa-apa? Apakah kematian Said Siam mati tidak ada harga? Apakah kematian Mahmud Mab'uth itu sia-sia? Apakah kematian Ahmad Ja'bari itu mati tidak punya harga? Siapa kita
dengan mereka yang memberikan apa yang mereka dapat berikan dengan keimanan yang sangat jitu kepada ayat innallaha ashtara minal mu'minin bi'amwalihim wa anfusihim. Mereka mempunyai kejituan memahami arti tuntutan jihad, lalu mereka mati dalam proses itu. Siapa kita untuk mengatakan ini bukan jihad? Kita yang hanya bersyarah di atas pentas, kita yang hanya kerjanya pegang mic, kita punya keberanian untuk mengatakan orang yang memberikan nyawanya dan darahnya itu adalah perjuangan sia-sia. Sebab itu tuan-tuan perempuan, saya tidak berasa pandangan-pandangan ini adalah pandangan yang boleh mempengaruhi masyarakat, karena sudah pasti masyarakat akan rasa ini pandangan yang sesat, ini pandangan yang sama sekali tidak boleh kita terima. Yang harus kita tanya, kenapa dia mengeluarkan pandangan itu, dari dorongan siapa dan dari niat apa? Dia memberikan alasan bahawa jihad tidak ada di Palestin kerana tentera Islam, tentera musuh adalah sedikit, atau tentera Islam sedikit, tentera musuh banyak. Yang kedua, dia mengatakan bahawa memboikot itu kerja bodoh. Yang ketiga, dia mengatakan orang Palestin harus keluar daripada Palestin. Saya rasa semacam memberikan hujah balas ini rasanya macam membuang masa, kerana pandangan ini pandangan sesat. Tetapi yang jauh lebih penting saudara ialah bagaimana kita harus menghayati sungguh-sungguh apa yang diperjuangkan di Palestin ini. Saya sebut satu nama yang namanya Mahmud Mabhouh. Mahmud Mabhouh ini adalah salah seorang daripada pengasas Brigade Al-Qassam. Dia dijejaki oleh 38 Special Branch ataupun pegawai Mossad Israel Yahudi. 38 mereka menjejak dia dan dapat jumpa dia di hotel di Dubai. Saya menatap wajah Mahmud Mabhouh ini dengan mengagumkan, kerana saya teringat dengan kalam Allama Muhammad Iqbal. Allama Muhammad Iqbal menyatakan tanda-tanda orang yang beriman ialah apabila maut datang kepadanya disambutnya dengan senyum. Wajah Mahmud Mabhouh, kalau kita Google, mereka dapat menunjukkan wajahnya yang mengerikan. Pertama, lehernya dikelar. Kedua, hampir seluruh mukanya hancur. Ketiga, ada kesan elektrik di kepalanya. Tapi yang mengagumkan ialah terlakar ataupun terlihat dua bibirnya dengan senyum yang sangat-sangat mengagumkan. Saya tertanya, bagaimana seorang yang punya kekuatan terhadap perjuangannya sehingga tidak merasa sakit ketika dia nak dibunuh. Ini kualiti pejuang-pejuang yang kita bercakap bersyarah mudah, mereka melaluinya. Demikian As-Syahid Said Qutb ketika berdiri di papan di depan Al-Gojo. Al-Gojo ini ialah orang yang menarik tiang yang akan membuka papan di bawah dan dia akan tergantung. Ketika Al-Gojo ingin laksanakan tugasnya, tali gantung sudah disemat di leher Said Qutb, maka ditanya, disebut kepada Said Qutb,
Tuan sekarang mengucaplah dengan 2 kalimah syahadah yang terakhir. Lalu Said Qutb merenungnya dengan tajam dan berkata, tahukah kamu kenapa aku ditilang di tali gantung ini? Aku bukan mengucap dengan lidah, tetapi aku mengucap dengan seluruh nyawa dan hayat. Ini kualiti pejuang. Jadi kalau kita bercakap tentang perjuangan yang orang telah memberi nyawanya, dengan mudah mengatakan mereka bukan berjihad. Sekali lagi saya mengatakan ini adalah pandangan sesat. Di Gaza, tuan-tuan, saya sudah 5 kali masuk. Tuan-tuan tanyalah anak-anak muda di sana, apa cita-cita kamu? Apa hajat kamu? Tidak ada mana-mana pun anak-anak muda